Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sambung dengan bab baru iaitu lautan dan ampaian. Okey, kita mula pembelajaran kita dulu dengan mengetahui apa yang kita nak belajar iaitu objektif. Objektif dia. Objektif dia ada 1, 2, 3, 4. 4 semuanya. Ni cikgu baca je dulu. Maksudnya lepas kamu belajar hari ni, kamu dapat menerangkan dengan contoh maksud bagi lautan dan keterlautan. Nanti kamu akan belajarlah. Seterusnya menjalankan eksperimen bagi menentukan perbezaan antara lautan, zat terlarut dan ampaian. Menjelaskan dengan contoh maksud koloid dalam kehidupan seharian serta yang air sekali dapat menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kegunaan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan seharian dan industri pembuatan. Itu apa yang cikgu harapkan untuk kamu dapat hari ni lah. Okey, kita mulakan pembelajaran kita. Okey, tajuk kita tadi adalah lautan apa tadi? Lautan dan ampaian. Okey. Kita mulakan dengan soalan dahulu. Cikgu nak kamu baca. Sefu tolong baca. Baik cikgu. Intan membasuh baju menggunakan serbuk sabun. Serbuk sabun basuh baju buat apa ni? Tak nampak. Buat kali pertama. Intan menjadi hairan kerana serbuk itu telah hilang dan menjadi air sabun. Kemana hilang serbuk sabun basuh baju itu? Okey, maksudnya Intan dia nak basuh baju guna sabun. Tapi bila dia campurkan sabun tu dengan air, tiba-tiba dia jadi air sabun. Lepas tu dia pelik, mana perginya serbuk sabun tadi? Mana hilangnya? Dan kenapa berlakunya air sabun ni macam mana? Kamu pun pernah buat juga kan? Kalau kamu basuh baju lah. Kalau kamu basuh baju pakai serbuk ni, kamu akan nampak lah kehilangan serbuk sabun ni. Okay, tanpa kamu sedar, kat situ dah berlakunya proses sains. Yang inilah adanya lautan, zat pelarut, lautan dengan ampaian. Jadi, kamu kena tahu perbezaan antara semua tu. Okey. Cikgu Syafiq akan sambung. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan sambung kepada aktiviti seterusnya murid sekalian, iaitu eksperimen air bancuh. Okey, sekarang ni saya akan stop share dulu sebab saya nak tunjuk dekat skrin. Okey. Kamu nampak jelas muka saya sini? Skrin? Nampak? Nampak cikgu. Ya, nampak cikgu. Okey semua. Sekarang ni kita akan pergi pada eksperimen. Cuma kali ini cikgu akan tunjuk dulu eksperimen nanti. Nanti kamu semua murid-murid boleh buat eksperimen di rumah masing-masing. Dan cikgu sudah hantar eksperimen ni ke email dan WhatsApp kamu untuk kamu rujuk, tengok. Dan nanti untuk kamu buat eksperimen di rumah nanti. Dan lepas ni cikgu akan buat eksperimen. Sepatutnya cikgu jalankan eksperimen ni, cikgu nak kamu catat pemerhatian yang kamu dapat. Faham tu semua murid-murid? Faham cikgu. Okey. Sekarang ni cikgu tunjuk bahan-bahan dia dulu. Untuk buat eksperimen ni, yang ni kamu nampak apa? Cawan. Yang ni bekas plastik lah, mudah. Yang ni dan harutan dia tu, yang ni merupakan air suam lah, air suam. Dan seterusnya, bahan seterusnya yang kita guna adalah serbuk Milo dan sudu untuk kamu buat eksperimen nanti. Okay. Sekarang ni cikgu nak tunjuk pada kamu. Pertama, yang ni air. Okay. Cikgu buka dulu serbuk Milo. Okay, sekarang ni cikgu ambil serbuk Milo. Nampak Nampak cikgu. Okay, nampak. Kita letak Milo satu. Apa yang berlaku pada air ni? Lepas cikgu masukkan serbuk Milo. Apa yang berlaku? Apa yang kamu nampak? Air berubah warna. Air berwarna, serbuk Milo tu jadi macam mana? Hancur, hilang.
Hilang tu macam larut lah juga kan. Larut Okey. dalam air. Okey. Sekarang ni kalau cikgu masukkan lagi serbuk Milo, apa yang akan terjadi? Apa yang kamu nampak? Warna luar air ni. ni jadi semakin pekat. Masih pekat lagi. Apa yang kamu nampak ni? Yang melekat ni? Ampayan. Ampayan. Benda. Betul. Bila kita masukkan serbuk Milo ke dalam air, serbuk Milo tu kita panggil dia zat terlarut. Dan zat terlarut ni dia akan melarut lah dalam air. Sebab air ni dia merupakan pelarut universal. Sekarang ni, bila cikgu masukkan lagi yang serbuk Milo, yang kamu nampak macam ada mendakan, yang mendakan ni kita panggil ampayan. Sebab apa? Sebab bila mana air tak mampu nak melarutkan lagi Milo, maka mendakan akan terbentuk. Dan sekarang ni, cikgu tunjukkan yang seterusnya. Cuma yang ni kamu tak payah buat eksperimen dah, tapi sekadar untuk pengetahuan kamu. Yang Boleh ni, minum cikgu. boleh minum lah. Yang ni cikgu tunjuk untuk pengetahuan kamu, yang ni kita panggil larutan colloid. Colloid ni apa beza dia? Adakah kamu tahu colloid tu macam mana? Tak tahu cikgu. Saiful, tak tahu? Tak juga cikgu, tak pernah dengar. Dengar? Okey, cikgu terangkanlah. Colloid ni dalam bahasa mudah dia, colloid ni dia macam campuran lah. Campuran antara dua atau lebih zat terlarut. Sekarang ni tadi cikgu masukkan serbuk Milo. Yang tu satu zat terlarut. Sekarang ni yang ni cikgu dah masukkan susu. Susu ni merupakan zat terlarut yang kedua. Bila yang keadaan larutan ni dia ada dua atau lebih zat terlarut, maka dia akan tersebar secara sekata dan akhirnya larutan ni dia tak akan jadi mendakkan. Sebab kalau dia mendakkan dia akan jadi apa tadi? Ampayan. Ampayan, betul. Tapi sekarang ni dia tak ada mendakkan dan dia juga tak bentuk jernih. Bila tak bentuk jernih, keadaan ni kita panggil dia colloid. Okey, sekarang ni kalau contoh cikgu ambil air dan letakkan dengan tanah atau pasir, apa yang terjadi? Adakah dia akan larut ke, tak larut ke, macam mana? Dia tak larut cikgu. Tak larut Okay, sekarang saya kucar memang tak. Okay, dia tak larut. Sebab apa dia tak terlarut? Entah, tak tahu cikgu. Hisham, macam mana? Macam apa nak cakap lah? Tak tahu cikgu. Sebab pasir dan tanah ni dia merupakan zat tak terlarut. Bila zat tak terlarut, kita masukkan air ataupun air suam sekalipun, dia menyebabkan walaupun kita dah kucar, dah kacau, dia menyebabkan hasilnya air tanah tu tak akan melarut dalam air. Okey, sekarang kita pergi kepada aktiviti seterusnya daripada Cikgu Syafiq yang sebelah. Okey. Okey. Kita dah tengok video yang dibuat oleh Cikgu Syafiq tadi. Ni kita nak tengok sikit tentang penerangan. Video tentang penerangan, definisi untuk benda-benda tadi. Cikgu boleh pasangkan? Sekejap ya. Okey. Cikgu nak kamu tengok dan kalau boleh ingat apa itu definisi dia. Okey, boleh. Okey cikgu. Nampak ke? Nampak. Nampak, okey. Fokus ya. Jangan tidur. Michael dan Alex sedang menikmati snack. Michael membawa jus oren segar yang disediakan oleh ibunya. Alex membeli sebotol teh ais di kafeteria. Apakah yang membuatkan jus oren segar dan teh ais botol serupa? Kedua-duanya dipanggil campuran. Campuran terbentuk apabila dua bahan dicampurkan. Kedua-duanya terdiri daripada zat terlarut dan pelarut. Bagaimanakah jus oren segar dan teh ais botol berbeza? Jus oren segar adalah contoh campuran yang dipanggil ampayan. Ampayan adalah sejenis campuran yang terbentuk apabila terdapat zarah-zarah zat terlarut tidak larut dan ampayan kelihatan keruh. Zarah-zarah zat terlarut di dalam ampayan
akan terenap jika dibiarkan tanpa gangguan. Oleh itu, ampaian akan meninggalkan sisa apabila dituras. Cahaya tidak boleh melalui ampaian disebabkan oleh saiz zarah-zarah zat terlarut yang besar. Sebaliknya, TO ais botol adalah contoh campuran yang dipanggil larutan. Larutan adalah sejenis campuran yang terbentuk apabila zarah-zarah zat terlarut tersebar ke seluruh pelarut dan mempunyai warna dan rupa yang jernih dan sekata. Saiz zarah-zarah zat terlarut yang kecil di dalam larutan menjadikan larutan kelihatan lut sinar dan tidak meninggalkan sisa apabila dituras. Cahaya melalui larutan disebabkan oleh saiz zarah-zarah zat terlarut yang kecil. Okey, faham? Ke tak faham? Bolehlah sikit-sikit cikgu. Terus sikit-sikit. Okey. Jadi sekarang ada 4 benda. Kalau kamu perasan ada 4 benda yang dia cakap. Cakap pasal ada 4 benda yang kita kena faham tentang ni. Apa dia? Cuba sebutkan satu-satu. Larutan. Saiful bagi satu. Larutan. Larutan cikgu. Isyam satu. Satu benda yang Ampaian. ampaian. Lagi 2. Siapa nak cuba? Nah, tidur ke? Dah cikgu. Isyam tak tahu. Lupa. Lupa cikgu. Okey, tadi ada Saiful kata larutan kan? Larutan. Isyam kata ampaian. Ada lagi 2 iaitu pelarut dan zat terlarut. Okey. Ini definisi dia kan, kalau kamu dah buat exam kamu kena guna ayat ni lah. Kalau dia tanya apa maksud pelarut tu, kamu jangan kata pelarut tu air urin ke, air TO ke, jangan pula. Kamu pakai ayat ni. Okey, cikgu terangkannya. Untuk pertama, pelarut adalah cecair yang boleh melarutkan bahan. Seperti air, paling biasa air lah sebab dia pelarut universal. Seterusnya, untuk zat terlarut yang bermaksud, zat terlarut adalah bahan yang boleh melarut dalam cecair. Kalau dia tak terlarut, maksudnya dia bukan zat terlarut lah. Dia zat tak terlarut macam Cikgu Syafiq kata tadi. Macam contoh apa? Pasir dan tanah kan? Nah, itu untuk zat terlarut. Seterusnya larutan. Larutan ni adalah campuran yang terbentuk apabila zat terlarut telah melarut dalam pelarut tadi. Jadi sesuatu benda yang baru lah. Kalau tadi air urin tadi, cordial urin tu apa? Cordial tu. Kita ada 2, air sejuk dengan cordial. Air apa? Cordial apa? Saiful? Ampaian. Kan. Kalau ada air dengan cordial urin, air tu adalah pelarut. Cordial tu adalah zat terlarut. Jadi bila kita nak bancuh air urin tu, zat terlarut tu, cordial tu, kita bancuh dalam air, kacau, jadi air urin. Jadi itulah dinamakan larutan. Larutan tu adalah yang terbentuk apabila zat terlarut melarut dalam pelarut. Faham? Macam tu faham cikgu. Isyam faham? Isyam? Faham. Faham cikgu. Okey, yang akhir sekali ni, ampaian. Ampaian ni kalau maksud pepecahan tidak larut terhasil dalam satu tindak balas kimia yang berlangsung dalam larutan. Kiranya yang belen-belen tadi lah, saki-baki, kalau kamu buang dia nampak pepejal-pepejal tu yang tak larut tu, itulah ampaian. Okey Saiful, tadi kamu nak tolong Intan cari sabun tadi kan. Kalau dalam kes Intan tadi, apa zat terlarut dia, apa larutan dia? Apa pelarut dia? Pelarut dia air. Pelarut dia air, okey betul. Zat terlarut tu sabun. Sabun, sebut sabun tu. Lepas tu apabila disekalikan Larutan? jadi Aha. jadilah larutan. Larutan dia apa? Larutan dia buih air sabun. Air sabun, betul. Lepas tu kalau kamu ada nampak, kalau kamu basuh baju pakai air sabun tu, kalau ada sabun-sabun yang tak larut tu, itulah ampaian. Kiranya ampaian ni tak kisah apa-apa pun. Asalkan macam yang benda yang dah tak nak larut dah untuk dalam larutan tu. Cikgu beritahu kamu dia tak larut sebab apa? Sebab dia dah tepu. Larutan tu dah tepu. Jadi kamu sama ada kamu tambah air untuk melarutkan dia. Faham? Faham tak? Empat benda je, simple je. Faham kan? Faham cikgu. Okey, seterusnya.
Okey, seterusnya kita nak test lah tadi semasa Lemak. Cikgu Nur Syafiq beritahu, adakah kamu faham dan dapat ingat? Jadi cikgu nak buat kuis spontan. Okey, kuis spontan ni cikgu bagi masa dalam 30 saat lah untuk kamu tengok soalan kuis tu nanti, dan cikgu akan pilih, cikgu akan sebut nama sarawak dan cikgu akan minta jawapan daripada kamu berdasarkan apa yang kamu faham. Tapi jangan risau, ni hanya untuk nak ingatkan kembali benda apa yang kau semua murid-murid yang belajar sebentar tadi. Okey. Baik, Cikgu. Okey, Okey, kita cikgu. mula sekarang. Okey, masa dah tamat. Okey, cikgu akan tanya Hisham dulu. Air sabun itu apa, Hisham? Air sabun tu larutan, cikgu. Air sabun tu larutan. Itu saja jawapan kamu. Air sabun tu air sabun ni terjadi apabila kita campurkan sabun dalam air. Okey, ni jawapan dia. Dia merupakan larutan yang mana hasil campuran antara air dan sabun. Okey, seterusnya cikgu nak tanya Saiful. Pasir merupakan Cikgu. apa? Pasir merupakan zat yang tak terlarut. Tak terlarut. Itu saja jawapan kamu, Saiful. Itu je. Okey, baik. Okey, sekejap Okey, betul jawapan kamu, Saiful. Okey, seterusnya cikgu nak tanya pada Hisham lah. Yang seterusnya pasal air. Hisham, bagi kamu air ni apa yang cikgu cakap sebentar tadi? Ya, dia pelarut. Air ni pelarut, cikgu. Pelarut apa? Tak fokus. Lupa, cikgu. Tak apa. Okey. Saya tahu, Air. Cikgu, saya tahu. Kamu cakap ni, apalah. Tak apa, semangat kamu bagus, Saiful. Okey, air ni merupakan cecair yang boleh melarutkan bahan ataupun dikenal sebagai pelarut universal. Okey, sekarang ni Saiful, tadi kamu semangat nak jawab kan? Yang kolut itu apa? Kolat ni campuran antara dua campuran antara dua bahan terlarut dalam pelarut. Rasanya lah. Okey, jawapan kamu hampir tepat. Cuma kamu tertinggal yang dia merupakan kolut ni dia dua atau lebih zat terlarut yang tersebar secara sekata. Jawapan kamu tertinggal zat, jadi zat terlarut. Lepas tu cuma kolut ni nak bezakan lagi. Jadi yang tadi cikgu sebut pasal kolut tu, kalau kamu senang nak bezakan, kalau kamu ambil lampu picit di bawah dalam bilik yang gelap, kamu sinarkan, kamu salakan lampu ni, tapi dalam gelap lah, dalam gelap cahaya dia tak akan menembusi di sebelah yang ujung lagi ni. Kalau kamu nak tahu lebih tepat, kamu boleh cuba dalam bilik yang gelap dan ambilkan lampu suluh untuk tahu. Yang ni merupakan larutan kolut. Okey, baik. Sekarang ni cikgu serahkan kepada Cikgu Nur Syafiq. Okey. Apakah yang kamu pelajari hari ini? Okey, kita dah di hujung kelas. Jadi cikgu nak pastikan kamu faham atau tidak. Jadi cikgu nak minta kita minta Hisham dululah. Hisham, boleh tak kamu bagi sedikit apa yang kamu faham? Macam ringkasan untuk pembelajaran kita hari ini. Apa yang kamu faham?
untuk Secara pembelajaran ringkas. kita hari ini yang saya faham, yang cikgu ajar tentang pelarut, saya dapat membezakan antara pelarut dengan Zat pelarut. zat pelarut ya. Lagi? Dan saya dapat memahami bagaimana sesuatu bahan itu dapat larut dalam cecair dan banyak lagi. Itu je cikgu. Okey. Terima kasih Hisham. Saiful, ada apa-apa nak tambah? Ada yang kamu Saya- lebih faham? Dia sama je dengan Syafiq dengan Apa Hisham. dia? Sama je. Rasanya 4 perkara tu je. Cuba Larutan. terangkan balik maksud dia. Apa Maksud cikgu? larutan apa? Terangkan balik maksud larutan, pelarut, zat pelarut dan ampaian. Kejap. Larutan ni Okey. adalah apabila pelarut dicampur dengan zat yang terlarut, dia adalah larutan. Okey. Untuk ampaian pula, apabila bahan larutan tu ditambah dengan zat terlarut dan menyebabkan pelarut tu sudah tepu dan menyebabkan terbetulnya ampaian. Ampaian ni kiranya mendakan daripada larutan tu lah. Dia ada mendakan. Kiranya ada benda tak larut, itulah zat pelarut. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu nak ingatkan kamu untuk baca sikit tentang kadar keterlarutan. Cikgu bagi hint sikit, kadar keterlarutan ni contoh situasi dia. Kalau kamu pancur air kopi, seorang bancuh dia kacau laju. Seorang lagi dia kacau pelan je. Okey, yang mana yang dapat buat air dulu, mana yang dapat siapkan larutan tu. Nanti kamu fikir-fikirkanlah. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Baik cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih. Okay. Terima Terima kasih semua. Okay. Sekian.